Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton secara terus melalui FB PPM, FB Host, FB KL, The BBC 2020 dan pelbagai platform media. Tahun 2020, Kuala Lumpur dinobatkan sebagai Ibu Kota Buku Dunia yang ke-20 atau KL The BBC 2020 oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Pengiktirafan KL The BBC 2020 atau 2020 ini menunjukkan komitmen yang amat tinggi oleh Malaysia terhadap penganjuran aktiviti-aktiviti literasi, promosi buku, pembacaan dan mengejar ilmu. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih yang amat tak terhingga kepada Sekretariat KL The BBC 2020 yang menyalurkan kewangan kepada badan-badan kerajaan atau NGO, badan-badan bukan kerajaan atau NGO, termasuklah Persatuan Pustakawan Malaysia PPM untuk menyemarakkan lagi sambutan KL The BBC 2020. Persatuan Pustakawan Malaysia komited dalam penganjuran aktiviti-aktiviti seperti ini dan kami amat menggalakkan semua bekerjasama bersama dengan kami untuk mencapai matlamat KL The BBC 2020. PPM bekerjasama bukan sahaja dengan perpustakaan awam tetapi juga perpustakaan akademik, perpustakaan khusus, penulis-penulis buku, pengilustrasi yang telah dipilih untuk menjayakan program ini. Walaupun begitu, seperti kita maklum keadaan kita sekarang dengan COVID-19 yang melanda dunia, Malaysia tak terlepas, kita banyak mengalih atau mengubah suai program-program kita seperti daripada yang bermula kita rancangkan. Rancangan asalnya adalah untuk mengadakan program ini di Heritage Trail 2, iaitu di Jalan Melaka dan Jalan Raja Chulan. Setelah PKPB, ditukar kepada program pembacaan secara dalam talian melalui platform-platform media yang sedia ada. Dan platform-platform ini akan memulakan program-program kami daripada pukul 10 pagi sehingga 1 petang. Pada hari ini adalah siri pertama yang kita akan adakan. Kita sebenarnya keseluruhannya adalah ada 13 siri yang akan diadakan mulai pada hari ini hingga 31 Disember. Dan selain daripada acara-acara live, kita juga akan menyelipkan kuis-kuis mega yang akan bersiaran secara langsung live FB di Jalan Melaka berhadapan dengan Bank Muamalat dalam skala kecil. Walaupun begitu, kami akan maklumkan jika ada perubahan mengikut situasi semasa pandemik. Melihat kepada tajuk setiap host, banyak ilmu dan pengetahuan serta kemahiran yang akan dikongsikan. Berbagai aktiviti interaktif akan diadakan serta hadiah-hadiah yang menarik menanti anda. Semua rakyat Malaysia digalakkan dan dijemput untuk merebut peluang ini untuk mengikuti bersama program-program tersebut. Semoga program yang diadakan sepanjang bulan Disember ini mencapai objektif iaitu meningkatkan budaya membaca, meningkatkan literasi maklumat dan media serta meningkatkan kepentingan dan faedah membaca dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Semoga dengan paduan usaha ini, rakyat disuntik inspirasi agar lebih kerap membaca bagi mencetuskan idea yang terbaik, melahirkan masyarakat yang pintar dan berpengetahuan tinggi dalam menyumbangkan kepada pembangunan negara. Kami juga dalam bidang kepustakawanan dan maklumat ingin menunjukkan kepentingan peranan kami sebagai pengurus ilmu kepada negara dan anda semua. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mendukung dan menjayakan program ini, termasuklah jawatan kuasa kerja, pasukan host serta panel, moderator, pembantu dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih kepada Yayasan Bank Rakyat atas sumbangan berbentuk hadiah-hadiah untuk kuis sepanjang program ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran kami. Sila tonton ke semua 13 siri ini
dan nantikan kuis perdana pada 31 Disember untuk memenangi hadiah yang menarik. Semoga niat murni kami dipermudahkan dengan sama-sama kita mendapat faedah semasa penganjuran KWBC 2020 ini. Pandemik yang melanda tidak menjadi halangan kepada kami dan kita semua untuk menjadi proaktif dan merancangkan dunia ilmu pengetahuan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UPSI Cemerlang Bersama. Buah paus si bunga rampai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudahlah sampai, selamat datang saya ucapkan. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan taufik serta inayahnya, kita dapat bersama pada pagi ini dalam program aktiviti pembacaan sempena Kuala Lumpur World Book Capital 2020. Anjuran Persatuan Pustakawan Malaysia dengan kerjasama Perpustakaan Tuanku Bainan UPSI dan ditaja oleh Yayasan Bank Rakyat. Untuk makluman anda semua, UPSI adalah pembuka tirai bagi program pembacaan sempena KLWBC 2020. Dan sekarang bersama saya Nakidimi Abdul Hadi, moderator anda untuk bual bicara pada pagi ini. Saya ingin mengupas isu yang sangat hangat diperkatakan dan menjadi trend di seluruh dunia, khususnya di dalam kalangan rakyat Malaysia, tidak kira umur, daripada muda hingga ketua. Isu ini tidak lain tidak bukan, ialah isu TikTok, positif atau negatif pada perkembangan psikologi golongan muda. Tapi, sebelum saya memperkenalkan panel kita yang sangat tampak lagi comel pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk bual bicara kita pada hari ini. Seperti yang anda sedia maklum, TikTok adalah sebuah platform sosial media pendek yang disokong dengan pelbagai muzik dan efek-efek khas yang menarik. Contoh yang kita boleh lihat ialah ada muzik yang sesuai untuk penghasilan video seperti video pemasaran, video masakan dan ada juga muzik untuk tarian. Baiklah, para pengguna TikTok juga mampu berimajinasi sebebas-bebasnya, malah dapat menyatakan apa jua ekspresi yang mereka ada dan mereka dapat berkongsi dengan rakan-rakan maupun ke seluruh dunia. Tapi sebelum kita berenang dengan lebih dalam topik yang kita akan bincangkan ini, bolehlah sekiranya kita berkenal-kenal dahulu dengan panel kita yang begitu segak ya. Panel kita tak lain tidak bukan Encik Ahmad Syazwi bin Ahmad Syukri. Assalamualaikum Tuan. Selamat datang Encik Syazwi. Ya, terima kasih. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah hari saya dalam keadaan baik. Dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Alhamdulillah. Okey Tuan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya terlebih dahulu untuk bercerita serba sedikit bibliografi Encik Ahmad Syazwi. Beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar termuda yang pernah dilantik di UPSI. Dan beliau juga berpengalaman sebagai kaunselor berdaftar selama 5 tahun di UPSI. Dari segi penglibatan dalam kemasyarakatan, beliau merupakan penyelaras program Educate Malaysia, anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah National Blue Ocean Strategy. Ia adalah sebuah program motivasi pembelajaran yang memerlukan penjelajahan di seluruh negeri, khususnya di luar bandar. Dan mereka berkongsi modul motivasi pembelajaran. Jadi, Tuan, berapa negeri telah tuan pergi? Okey, terima kasih Naki di atas kata-kata pujian yang sangat menggembirakan lah. Jadi bila orang bermulut manis dengan kita ni, so kita akan rasa macam flattering tau. So jadi akan bersemangat. Baik, terima kasih Naki. Baik, soalan tentang satu program Educate Malaysia, program motivasi pembelajaran ni. Baik, ia merupakan satu program yang membolehkan kita sebagai satu universiti menjelajah ke sekitar negeri di Malaysia untuk memberikan satu motivasi pembelajaran secara percuma kepada masyarakat luar bandar. Jadi bila Naki tanya berapa banyak negeri yang telah kami pergi untuk menjalankan program ini, saya boleh katakan hampir ke semua negeri di Malaysia, di Semenanjung, kecuali beberapa negeri yang masih kami tidak berkesempatan seperti Kelantan, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Jadi selain daripada negeri-negeri itu, semua kami telah jelajah di kawasan luar bandar untuk memberikan dan menunjukkan dan juga menggunakan modul Educate Malaysia yang dibina
oleh UPSI sendiri bersama kerjasama universiti-universiti awam yang lain. Banyak tu tuan, lebih daripada 7 negeri tuan pergi. Ya. Tapi tuan kan sebagai seorang kaunselor di UPSI dan tuan juga merupakan penyalas program ini. Macam mana tuan bahagikan masa untuk buat 2 program serentak macam ni tuan? Okey, baik, ini soalan yang baik sebenarnya. Baik, apabila ditanya mengenai pembahagian komitmen sebagai seorang manusia, kita memang tak boleh lari dengan komitmen yang diberikan kepada hidup kita. Jadi sebagai seorang yang memerlukan ataupun seorang yang diberikan komitmen yang berlebihan ataupun komitmen yang banyak, perkara yang paling penting yang pertama adalah pembahagian masa dan juga pengurusan diri yang seimbang. Apabila pembahagian masa dan pengurusan diri yang seimbang, kita akan anggap setiap perkara ataupun setiap komitmen itu adalah satu tanggungjawab. Bila tanggungjawab ni kita ikut dengan cara yang baik dan ia akan jadi satu passion, which means minat. Apabila kita minat buat satu benda dan kita akan anggap setiap perkara itu walaupun membenarkan, ia adalah satu perkara yang menggembirakan dan kita akan rasa lebih baik dan kita akan bermotivasi untuk melakukan setiap perkara yang diberikan sebagai satu amanah, dan yang paling penting adalah dilakukan dengan cara yang betul, dengan cara yang baik dan memberikan impact kepada setiap orang yang kita berikan modul-modul ini. Jadi yang boleh kita ambil perhatian dekat sini ialah pengurusan masa yang baik dan minat untuk buat satu perkara yang kita nak buat. Okey? Baiklah. Setelah selesai perkenalan dengan panel kita, mari semula kita pada tajuk perbincangan kita pada hari ini. TikTok, positif atau negatif pada perkembangan psikologi golongan muda. Okey, aplikasi TikTok ni amat digemari golongan muda pada zaman kini. Ada juga yang menggunakan TikTok ini untuk tarian. Ada juga menggunakan TikTok ini untuk pembelajaran. Dan ada juga yang menggunakan TikTok ini dengan pelbagai cara lagi. Jadi tuan, saya ingin bertanya, apakah perspektif secara peribadi yang tuan boleh katakan tentang TikTok ini? Okey, bila ditanya persoalan mengenai TikTok, saya yakin sesiapa saja yang diberikan persoalan ini dan secara live macam ni dia akan fikir banyak kali. Kerana benda ni akan mendatangkan satu sentimen atau perspektif jika dijawab dengan cara yang tidak kena pada tempatnya. Baik, sebenarnya apabila ditanya mengenai TikTok ataupun apa-apa sahaja aplikasi media sosial, kita harus ingat satu benda. Aplikasi media sosial ni apabila kita gunakan ataupun letakkan pada tempat yang betul, so ia akan menjadi satu perkara yang bermanfaat kepada diri ataupun orang lain. Tak kisahlah WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram ke, Instagram ke, even TikTok pun, still kalau kita gunakan dengan cara yang betul, ia akan memberikan jawapan atau memberikan impact yang lebih baik kepada individu lain. Tapi saya tak nafikan apabila kita gunakan secara tak betul, terutamanya TikTok. Sehingga kali ini kita dapat tahu TikTok ni merupakan satu aplikasi media sosial yang paling banyak dimuat turun di App Store. Kalau nak tahu 1.5 bilion muat turun di App Store. So maksudnya satu aplikasi yang sangat trending ketika ini. Dan apabila tengok dari statistik, kita Januari 2020 kita telah mencatatkan 800 juta pengguna aktif. Yang mana 41%-nya datang daripada golongan muda berumur daripada 16 tahun hingga 24 tahun. Jadi nampak satu TikTok ni jadi satu perkara yang lebih diminati berbanding Facebook yang katanya hanya untuk orang-orang tua, Instagram untuk golongan-golongan yang pertengahan, Twitter dan juga TikTok untuk golongan youngster. Okey, so ini adalah satu pendapat ataupun perspektif ketika ini. Tapi apabila kita tengok pengisian dalam TikTok itu sendiri, saya tak boleh kata yang TikTok ni semua benda dalam negatif. Okey, sebab apa? Bila saya pun install TikTok, betul. Bila kita tekan homepage kita nampak benda-benda yang mungkin agak berlebihan pada individu terutamanya yang masih muda ataupun yang beragama Islam ataupun yang masih di bawah umur. Tapi apabila kita tengok dan cari dengan lebih teliti mengenai TikTok dalam pendidikan, TikTok dalam agama, TikTok dengan cara pengurusan stres yang betul, kita akan dapati pengisian TikTok ni banyak juga pengisian-pengisiannya yang memberikan impact-impact yang positif. Dan apabila tanya pendapat saya mengenai TikTok, suka untuk saya sandarkan pendapat mengenai TikTok ni dengan kenyataan daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menyatakan hukum bermain TikTok ni pada asal satu hukum itu adalah diharuskan sehingga terdapat dalil ke atas pengharamannya. Bermaksud daripada hukum-hukum ni, hukum ni akan jadi makruh sekiranya hiburan itu tidak memberi sebarang kesan baik kepada orang lain, kepada individu atau orang lain. Itu mesti makruh.
Tapi akan menjadi haram sekiranya memberikan keburukan kepada individu itu atau juga kepada orang lain. Tetapi akan menjadi dibenarkan dan digalakkan sekiranya hiburan itu memberikan kesan yang positif kepada individu dan masyarakat. Jadi tak adil kalau saya kata TikTok ini negatif. Sebab dalam hukum pun still ada 3. Makruh, hukum, makruh, haram dan juga digalakkan. Jika memberikan kesan yang positif kepada orang lain. Jadi apabila kita tanya pendapat saya akan cakap satu je. TikTok ni apabila digunakan dengan cara yang betul, dengan cara yang positif, dengan cara yang memberi manfaat pada orang lain, maka ia merupakan satu media yang sangat menarik untuk digunakan dan wajar digunakan untuk menarik perhatian. Terutamanya golongan muda yang sangat tertarik dengan pendekatan video-video pendek, pendekatan video-video dengan diiringi dengan muzik-muzik yang sangat menarik dan juga pendekatan dengan video-video yang lebih bersikap ke hadapan dan juga pendekatan ilmu yang lebih orang kata futuristik macam tu nanti. Tapi kalau digunakan dengan cara yang tidak betul, maksudnya lara ke ataupun apa-apa saja, so ia akan bawa kesan dan impact yang negatif. Contohnya yang menari yang berlebihan, saya tak kata menari itu jahat, tetapi menari yang berlebihan dan melanggar adat dan tata susila itu, so itu kita letakkan pada perspektif negatif. Dan juga perkara-perkara yang ditunjukkan seperti prank yang berlebihan. Contohnya, orang tu tengah tidur, tiba-tiba dia pergi tekan horn bagi orang terkejut. So benda tu sebenarnya nampak okey lah, nampak kelakar jika orang tu memang dah bersedia. Tapi kalau orang tu tak bersedia, dia akan datangkan impact yang lain, terkejut ke, kalau dah panic attack ke. So benda tu mungkin pada kita lawak atau kelakar, tapi pada individu yang dikenakan tu belum tentu impact psikologinya dan juga impact fizikalnya boleh menerima pada ketika itu. Jadi pada pendapat saya, TikTok ataupun apa-apa sahaja media sosial jika digunakan pada platform yang betul, dia dapat memberikan manfaat kepada diri dan juga kepada orang lain. Tetapi jika digunakan secara yang tidak betul, ia akan memberikan kesan dan implikasi yang buruk kepada individu itu dan juga masyarakat sekitarnya. Itu je. Macam tu kan. Jadi, apa yang kita boleh nampak daripada yang ulasan yang dibagi oleh Tuan Syazwi tadi, kita boleh nampak TikTok ni dia ada positif dan dia ada negatif juga. Tapi ia bergantung kepada niat dan cara kita menggunakan aplikasi TikTok dan kesan kepada kita semula. Jadi tuan, berbalik kepada isu TikTok positif atau negatif pada perkembangan psikologi golongan muda. Perkembangan psikologi ni ada banyak cabang dia. Jadi berdasarkan tuan sebagai seorang kaunselor, kita tengok situasi. TikTok ni dia mempunyai pelbagai jenis video yang ditayangkan ataupun dikongsikan tanpa ada saringan umur. Jadi apa implikasi terhadap perkembangan psikologi secara langsung kepada golongan muda yang berumur 18 tahun ke bawah? Okey, bila masuk kepada soalan psikologi, dia akan jadi macam serius sikit tuan kita. Tapi saya akan ringkaskan dan saya akan nampakkan benda ni ringkas dan ringan saja. Baik, apabila ditanya kesan kepada perkembangan psikologi. Baik, saya suka bila Naki cakap impact dan kesan pada umur 18 tahun ke bawah dan juga macam mana TikTok ni dia tidak menekankan unsur-unsur penapisan. Betul Naki? Sebab bila kita buka TikTok ni tak ada pun had umur ke, dia dah tahu bila kita buka dia akan keluar saja semua benda tanpa penapisan pun. So inilah benda yang agak merisaukan mengenai aplikasi ini. Tetapi dengan dorongan yang betul, pastinya kita akan dapat menggunakan TikTok ni dengan cara yang positif. Baik, berbalik pada soalan perkembangan psikologi, saya suka untuk sandarkan persoalan ini kepada teori perkembangan Erikson yang mana manusia ni mengalami perkembangan psikologi yang sihat dan mampu atasi segala kesulitan yang hidup kita. Tapi setiap peringkat ni akan timbul tingkah laku positif dan negatif yang membawa masalah psikologi kerana konflik dan juga konflik pada emosi. So dalam tempoh perkembangan emosi pada Erikson punya teori ni, dia 8 tahun lagi. Kalau nak cakap pasal 8 ni daripada infant, daripada baby sampai ke dewasa, sampai ke umur tua tu ada. So saya akan terangkan 3 saja yang mungkin dapat memberikan kesan emosi kalau dengan penggunaan media sosial. Okey, pasal pertama yang suka untuk saya highlightkan ataupun saya jelaskan adalah pasal ketiga pasal ketiga dalam perkembangan Erikson punya teori, iaitu proses ikhtiar ataupun perkembangan ikhtiar lawan rasa bersalah. Ini pasal ketiga iaitu pada individu ataupun kanak-kanak yang berumur 3 hingga 6 tahun. Kenapa saya ambil daripada 3 hingga 6 tahun?
kita dapat tengok bila kita tengok TikTok, kita tengok kita punya pengguna ni, dia bermula daripada individu atau kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Muda sangat. Kadang kita fikir macam mana semuda ini dah pandai menari di depan kamera dan TikTok. So kat sini kita dapat lihat kanak-kanak ni pada umur, pada stage ni dia cuba berdikari dan meneroka persekitaran baru dengan dorongan orang di sekeliling dia. So pada ketika ini kita dapat lihat perkembangan psikologi manusia ketika ini, apabila dia nak cuba berdikari, dia akan melihat dia teroka dengan apa yang orang buat sekeliling dia. Kalau contohlah kan, takkanlah budak seumur 6 tahun tiba-tiba pandai TikTok kalau orang kat rumah tak main TikTok. Ya betul. So mesti satu benda yang menyebabkan dia nampak benda tu dan dia rasa macam aku nak buat juga. Ayah aku menari, contoh saya tak kata semua ayah kat Malaysia. Contoh ayah aku menari, so dia pun ikut menari dengan gaya yang sama. So benda ni yang kita kata sebagai persekitaran yang membina. So perkembangan psikologi ni bermula pada hari itu bila seorang individu atau kanak-kanak ni dah mula untuk cuba berdikari dan explore. Bila dah explore, dia tengok, dia belajar. Dan ketika ini kalau contohlah dia dah menari ikut abang kakak dia, lepas tu ada pula yang kata pandainya, buat lagi. So di situ dia akan rasa ni encouragement. Encouragement ni maksudnya benda ni betul ni, baik aku buat lagi. So budak-budak pula dia pada fasa ini didorong pula dengan tengok ni video ni comel kan, tengok ni nari lagi esok. So dia akan rasa macam nak lagi. So perkembangan ni kita tak boleh kata salah budak ni. Bukan, jangan salahkan itu. Tapi kita tengok pada fasa ini perkembangan dia exploration lagi. Dia masih banyak explore dan dia cuba untuk berdikari dan didorong oleh persekitaran. Okey, fasa kedua adalah fasa yang keempat yang mana berdaya usaha dan melawan rendah diri. Ketika ini stage umur dia pada umur 6 tahun hingga 12 tahun. Okey, pada fasa ini kita tengok adik-adik yang umur 6 hingga 12 tahun ni ketika ni mereka banyak nak bersaing dah. Kalau dalam kelas ni kalau boleh nak jadi nombor 1 lah. Kalau boleh nak jadi yang, kalau dia berlari kat padang tu, dia lah yang berlari sekuat hati, nak jadi nombor 1. Untuk dapatkan perhatian, untuk rasa diri dia bagus, untuk rasa diri dia belongs to the champions. Ataupun supaya mereka rasa yang mereka adalah pemenang. Ketika ini mereka mula bersaing dan menunjukkan diri mereka itu atau words, diri nilai. So kat sini, dia akan develop rendah diri jika gagal tak cakap, tapi dia akan develop rasa gembira dan puas hati jika mereka mencapai sesuatu perkara. So pada tahap ini, 6 hingga 12 tahun, bila dia dah didedahkan dengan TikTok, okey sekarang ni kita tahu bila TikTok ke Instagram ke apa, ketika ini bila dia didedahkan pada peringkat ini tanpa pemantauan. Contohnya dia hantar satu video dia dalam TikTok, dia dapat kawan, contohlah Naki dengan saya, kita berumur 6 tahun je. Naki punya video dapat 200 like, saya punya video dapat 10 like. So kat situ kita akan rasa macam, kenapa dia buat dapat like? So kita akan bersaing dan kita akan buat lagi. Sebab apa? Tadi kita explore. Sekarang ni kita dah mula rasa bersaing untuk sesuatu perkara. Sebab kita dah tengok tahap perkembangan. Dan pada tahap perkembangan ini adalah sangat penting untuk setiap lapisan masyarakat untuk memantau sepatutnya. Pada ketika inilah pentingnya dorongan daripada ibu bapa, abang, keluarga, guru, kawan-kawan supaya pada fasa ini anak-anak atau adik-adik yang pada fasa orang kata macam innocence, yang tak bersalah ini, yang tak boleh nampak lagi baik buruknya, tahu yang apa yang boleh dibuat dan juga apa yang tak boleh dibuat. Pada masa ini perkembangan psikologi kanak-kanak ni perlu dorongan dan juga perlu didorong pada benda yang betul. Jangan didorong pada benda yang salah. Orang kata saya dorong ni, tapi kalau dorong benda yang salah, sama juga tetap salah jadinya. So pada dua fasa ini bukan fasa yang perlu perkembangan dan juga pemantauan. Dan fasa inilah kata yang paling perlu dijaga dan dipantau. Dan masuk ke fasa yang seterusnya, yang fasa ketiga yang saya nak highlight ini, fasa yang kelima, iaitu fasa identiti lawan ego rendah yang akan develop pada usia remaja. Dan fasa ini adalah fasa yang paling mengelirukan. Ketika ini, kita dah mula mencari identiti diri. Ketika ini, kenapa aku tak famous? Kenapa dia famous? Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa? Persoalan kenapa akan mula keluar pada fasa ini. So perkembangan ini bila dia tengok benda-benda ni, so dia akan tengok okey, apa benda yang boleh buat rasa nampak diri aku ni rasa lagi okey. So mereka dalam proses mencari ini tanpa kita punya pemantauan dan juga penasihatan yang baik. Okey, beza pada kanak-kanak remaja ni tak boleh kontrol sangat. Tapi dia perlu dipantau dan dinasihati dan juga diajak berkawan supaya mereka rasa mereka ni belongs to someone. And then bila pada tahap ini pula kita akan cakap okey, yang mana yang sesuai, yang mana yang tak sesuai pada tahap ini.
Sebab pada fasa yang kelima ini, kat sini dah mula pemilihan identiti tu dah mula. So bila dia tengok kalau dia terjebak kat sini lah dia kata peers punya, orang kata pengaruh rakan sebaya, pengaruh sosial, dan pada ketika ini yang banyak kita tengok remaja sekarang terjebak tu dalam kancah yang positif atau negatif. Saya tak suka katakan TikTok ni semua benda negatif. Dia sangat bias. Tetapi kalaulah kita daripada 3 fasa ni, kita bawa mereka pada fasa yang lebih positif, kita ajar daripada awal penggunaan media sosial dengan cara yang positif, ia akan membawa pada perkembangan psikologi yang positif dengan menggunakan media sosial. Tetapi di Malaysia setakat ini, pendidikan media sosial tu masih belum, orang kata, ketara dilihat. Tapi kalau lah satu masa nanti kita boleh buat satu pendidikan penggunaan media sosial, tak kisah medium apa pun di dunia ni. Sekarang lah orang kata TikTok dah problem. Mana tahu satu masa tahun 2021 ada pula aplikasi yang lain, takkan kita just tak blame the apps. Tapi we should do something about that. Okey, bila tanya lagi perkembangan psikologi pula. Kalaulah kita menggunakan media sosial, terutama TikTok yang kita bincangkan hari ini, dia akan memberikan impact yang positif, seperti kalau digunakan cara baik, dia akan tambahkan keyakinan sendiri. Sebab dia tengok kadang-kadang orang ni dalam kelas dia takut nak bercakap. Sebab ramai orang stereotypical. Tapi bila dalam TikTok pula, dia berani untuk bercakap sebab dia kata walaupun orang ada tetapi secara virtual saja. So itu akan dia punya keyakinan sendiri tau. And then yang penting dia akan meningkatkan kreativiti dan juga pemikiran di luar kotak. Sebab saya suka TikTok ni sebab dia satu medium yang berbeza dari yang lain. Bagi orang yang macam saya ni, orang yang suka buat benda yang lain dari yang lain, TikTok adalah satu medium yang kalau saya boleh gunakan dengan cara yang betul, ia akan menarik perhatian dan juga menarik orang lain dekat kepada saya. Itu saja. Kalau saya pengguna TikTok, tegalah yang Naki ya, jangan pandang negatif dulu. Kalau part yang negatif pula, kalau kita impact psikologinya, jika kita salah guna benda ni, dia akan jadi ketagihan tau, obsession. Which means tak habis-habis, pegang handphone, benda pertama, TikTok. Yang tengok benda-benda, ambil masa yang sangat lama sehingga menyebabkan kita ni tak tidur malam, ataupun kita ni suka tak fokus orang yang cakap dia tengok TikTok. So dia akan mengganggu kita punya social activities. And yang paling kita risaukan, kadang-kadang dalam media sosial ni, kita hantar video, tiba-tiba dalam video tu pula ditularkan dengan cara negatif, dikutuk, dikritik. Ini akan menyebabkan macam bully cyber. Dan ini akan mendatangkan kesan yang sangat mendalam kepada individu itu sendiri. Dan ini trend yang banyak terjadi. Dan apabila jadi macam ni, terutamanya pada golongan muda, ia memang akan memberikan kesan yang sangat banyak ya lagi. Dan yang last kali saya akan bercakap ada juga trend terbaru ni ataupun yang fear of missing out, itu FOMO. Yang berkata kalau aku tak buka TikTok ni atau aku tak buka aplikasi ni, aku rasa macam aku dia ketinggalan. So dia rasa macam aku tak buka sesuatu. So benda ni impact dia kalau kita tak kawal penggunaan media sosial secara positif dan juga secara orang kata berkala lagi. Terima kasih tuan. Jadi apa yang kita boleh dapat pada ulasan daripada Encik Syazwi tadi, okey, dia ada terdapat 8 perkembangan. Saya ulang balik, kita ada 8 fasa untuk perkembangan psikologi. Jadi daripada 3 fasa yang kita boleh ceritakan tadi, kita boleh nampak perkembangan psikologi yang berbeza untuk dan perbezaan umur dan pendekatan yang berbeza juga dan pemantauan yang berbeza juga. Jadi kita perlu sedia maklum yang sekarang ni makin lama makin menjadi. Jadi kata-kata kita selalu dengar mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi buat dulu do something daripada kita tunggu kesan yang buruk akan jadi. Okey tuan. Saya tengok audiens juga, tengok soalan-soalan audiens tadi. Ada satu soalan tu, ada 2 soalan ni saya nak baca dah, boleh ke tuan? Boleh silakan. Okey. Soalan pertama tuan, pada pandangan tuan, apakah punca atau faktor yang menyebabkan penyalahgunaan aplikasi TikTok ini di dalam golongan muda? Sebab even saya sendiri pun, saya menggunakan TikTok juga untuk belajar menjadi video. Cuma saya nak tanya, apa punca dia sebenarnya tuan? Okey. Alamak, soalan ni macam bias ke negatif sangat ni. Tak apalah, saya murnikan sikit supaya nampak taklah negatif sangat TikTok ni. Saya bukan penyokong TikTok ya, tapi saya seorang manusia yang suka untuk menampakkan satu perkara ni dalam 2 dimensi yang berbeza.
Baik, penyalahgunaan ni kita boleh cakap bukanlah kepada TikTok sahaja tetapi kepada semua aplikasi media sosial. Contohnya Instagram. Even Instagram pun kalau kita tak kawal penggunaan dia, kalau kita mencari benda yang tak patut dicari, akan keluar benda yang negatif. Lagi juga yang baru ni Twitter. Kalau pada tengok Twitter pun bukanlah dunia yang sangat indah pun sebenarnya. Sebab saya pun pengguna Twitter. Jadi apabila kita tengok Twitter pun, kalau dia punya kecamannya, dia punya luahan perasaan dan emosi dalam Twitter tu, kalau kita baca pun, sebagai seorang kawasan saya baca pun, kalau saya yang kena hentak seperti itu, koyak juga saya. Sebab kita manusia. Tetapi bila kita tengok benda ni secara positif, okey, ini mungkinlah tong sampah untuk emosi. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan, sebenarnya kalau kita letak macam tu, dia akan menonjolkan personality diri kita. Tetapi kalau lah orang tu kata dengan saya lepaskan kat Twitter ni, saya rasa diri saya semakin okey. So kat situ kita dah kena consider, okey ke tak benda ni. So kena sekejap, okey, betul ke tak. So benda ni yang kita akan tengok dari segi dua dimensi berbeza. Tapi bila kita cakap tentang penyalahgunaan media sosial, apa punca penyalahgunaan media sosial terutama TikTok, saya boleh katakan macam kita cakap tadi tentang Erikson punya teori tadi. So pada peringkat ini, golongan muda terutama yang masih mencari-cari atau tercari identiti, mereka akan mencari sesuatu yang menarik. Dan menarik ni berbeza pada setiap manusia. Dengan dorongan yang betul, menarik itu akan ditengok, oh saya nak follow juara kariah kita. So tengok. So kat situ dia akan tertarik dengan benda-benda seperti itu. Tetapi kalau contoh dengan dorongan ataupun dengan pemantauan tidak ketat ataupun yang tidak ada, so dia akan menarik kat dia, menarik dengan benda-benda yang lebih negatif. Contohnya, tarian-tarian yang seksi-seksi ke, contoh ya. Dan ini akan menampakkan yang, oh, tertarik pada benda tu. So kat sini, benda pertama adalah kita akan cakap sebagai satu, dia punya tahap perkembangan personality dan juga pemantauan pada setiap tahap perkembangan manusia itu. Sebab tu kita nak highlightkan sebelum kita menyalahkan satu individu itu disebabkan minatnya atau apa, semak balik pada tahap perkembangan dia sebelum personality dia itu kekal. Which means sebelum personality dia tu, ini personality dia yang suka tengok-tengok ni, sebelum dia tengok tahap perkembangan awal itu. Kat mana punca-punca yang terjadi. So benda ini yang kita akan nak cakap, tahap perkembangan manusia tu kena tengok balik. Yang ketiga pula pada tahap dia tengah mencari identiti, peers punya apa orang kata, pengaruh rakan sebaya. Ketika itulah orang kata, inilah punca-punca penarik utama. Bila dah ditanpa pemantauan, dapat pula kawan-kawan yang memang terjerumus kepada suka dengan tengok benda-benda yang orang kata tidak berapa elok dalam TikTok tu. So ini akan menarik mereka kepada kancah-kancah itu. Dan satu benda bila dia dah mula melihat beramai-ramai dan juga kerap melihat, so dia akan datang ke satu perkara yang kita namai sebagai obsesi. Obsesi tu dia suka tengok benda-benda macam tu, dan benda ni akan buatkan kita rasa macam, kenapa aku nak tengok benda ni? Sedangkan aku boleh search benda lain, tapi aku tengok benda lain. Aku nak search kariah punya ni, aku nak tengok hashtag pesan ustaz, tapi kenapa pula aku pergi tengok benda lain? Sebab kita dah ada ketagihan dalam diri kita. Terusnya mungkin kata kita boleh cakap juga kenapa punca terpengaruh ni, sebab sekarang trend terkini. Trend terkini ni bukanlah kita kata kat Malaysia saja, tapi worldwide, dunia. So tapi kebanyakan bila saya guna TikTok ni, saya pun install TikTok juga. Sebab saya nak tengok juga, saya nak belajar juga, saya nak faham juga macam mana TikTok ini sangat mempengaruhi golongan muda. Dan bila kita tengok, rupanya kalau di Europe, okay, dia banyak menggunakan TikTok ni untuk menunjukkan kreativiti dan juga skills mereka. Contoh memasak ke, tak pun dia main skateboarding ke, tak pun dia buat orang kata skill-skill dalam main basikal ke, aktiviti-aktiviti lasak ke. So TikTok ni digunakan untuk medium itu kebanyakannya. Tetapi di Asia, so kita akan nampak guna TikTok ni lebih kepada perkara lain sikit. Terutamanya dalam tempoh PKP ni, macam-macam challenge yang timbul, so kebanyakan yang menjerumus ke tahap itu. Tetapi saya tak kata kat Asia semua negatif, tidak. Banyak juga yang positif, tetapi kebanyakannya menarik ke arah yang negatif. So kat sini kita cakap sebab trending ataupun challenge yang agak negatif tetapi yang tak dipantau. So challenge ni yang patutnya kita highlightkan. Challenge macam ni kita elakkan supaya perkembangan manusia itu berada pada landasan yang betul. Dan kita boleh cakap juga satu kekurangan TikTok ni, dia tiada penapisan bila kita cakap awal tadi nanti. Bila ada penapisan ni, kita takut dan kita risau jika orang tu yang tengok tu, contohlah kan, dia pernah mengalami trauma yang teruk.
dia takut benda dengan satu benda yang takut, tiba-tiba dalam benda tu dia trigger dengan benda-benda yang macam tu. So dia akan datangkan trauma dia semula, dia akan datangkan kesan psikologi dia. So benda ni yang kita kena faham, macam mana nak gunakan TikTok dengan cara yang positif, dan individu seperti mana yang boleh menggunakan TikTok dengan cara yang betul. And then mungkin juga kita kurangnya pendidikan penggunaan media sosial. Saya suka highlightkan ni sebab kita kalau dah tekankan kurangnya pendidikan penggunaan media sosial ni, kita faham media sosial ni bukan sekadar TikTok, tetapi apa sahaja media sosial mesti digunakan dengan cara yang betul, baru dia akan memberikan impact dan kesan yang betul. Betul tu kan. Sebab kalau saya pun, saya tak naklah cakap saya negatif buat TikTok ni, sebab saya pun pengguna TikTok. Saya juga orang kata berkongsi cara mengedit video. Tapi tuan, itulah pentingnya orang kata pendidikan, belajar untuk cara menggunakan media sosial ni. Sebab penyalahgunaan, risiko dia terlalu banyak dan kesan dia sangat lama. Tapi tuan, daripada situ, kalau penyalahgunaan ni, ada tak cara-cara lain? Contoh macam kita ni, kita boleh kata sebagai seorang penulis, sebab saya ni ambil soalan daripada hadirin juga. Dia bertanya, bagaimana penulis boleh guna TikTok dengan efektif? Boy, ini soalan cepumas ni. Sebab penulis, macam mana dia nak menggambarkan TikTok ni dengan cara, menggambarkan penulisannya dengan cara TikTok. Okey, bagi saya lah kan, sebab saya bukanlah seorang penulis, tetapi saya andaikan diri saya sebagai seorang penulis. Jika saya seorang penulis, apa yang saya mahukan adalah saya punya penulisan itu dapat sampai maksudnya kepada individu yang membaca penulisan saya. Betul tak Naki? So apa yang saya harapkan adalah, kalau contoh, ini pada pendapat saya ya, saya berharap dengan penggunaan TikTok ini, saya harap orang yang baca saya punya penulisan ni boleh keluarkan rumusan penulisan saya ni ataupun pemahaman isi daripada penulisan saya ni dengan versi TikTok. Supaya orang lain yang tengok video tu, dia akan mencari di manakah sumber penulisan saya. So ini akan jadikan satu challenge yang baru. Challenge yang baru yang mana yang nampak lebih positif. So kita akan, okay, challenge penulisan ataupun challenge faham penulisan. So kita akan bagi satu buku untuk orang tu baca dan juga buat rumusan daripada pembacaan itu. Contoh kita ambil lah kan, dulu masa sekolah, ingat tak, nak kira sekolah dulu ada buku nilam. Ingat tak? Kita baca-baca, kita tulis dekat buku nilam untuk buktikan yang kita membaca itu. Lepas tu kita hantar dekat perpustakaan. Oh, memang kena dengan topik kita ni ya, perpustakaan. So kali ni kalau kita gunakan medium itu pula dengan, okay, buku apa you baca, you tunjukkan pemahaman you dengan cara menggunakan TikTok. Supaya orang lain yang tengok, oh, contoh, cerita si kancil dengan sang buaya. Oh, rupanya macam ni cerita dia. Dengan cara yang lebih efektif dan lebih menarik. Dan apabila kita buat macam ni, kita akan membawa orang untuk cari lagi buku-buku yang lebih menarik ataupun buku-buku yang ada, supaya kita boleh buat challenge ni kepada orang lain. Supaya orang lain, oh, aku kena baca buku untuk aku kena buat TikTok. Kan nampak lebih positif di situ. So bagi saya, untuk menjawab soalan bagaimana penulis ni, saya nak, ni cadangan saya, pendapat saya harap kalau saya seorang penulis, saya punya penulisan ni dapat digambarkan dan dapat ditonjolkan dengan cara TikTok itu sendiri, supaya pemahaman isi pada saya punya penulisan dapat difahami dan juga dapat memberi manfaat kepada semua, dan supaya orang lain mencari sumber rujukan saya, iaitu penulisan saya itu sendiri. Betul tuan. Jadi penulis-penulis bolehlah kalau lepas ni dah buat cerita-cerita dia kan, ada semua boleh buat challenge. Challenge dia macam contoh, kita boleh kata baca dan lukis challenge. Boleh. Kalau tak pun baca dan cerita challenge. So daripada situ, cerita-cerita anda boleh orang lain follow juga, ataupun ada cerita lain boleh tambah. Kan? Jadi kita nampak ada lagi cara penggunaan yang baik untuk menggunakan TikTok. Jadi daripada awal yang kita bincangkan tadi, kita nampak cara niat, cara penggunaan dan kesan pada kita sendiri. Baik tuan, kita sambung dengan soalan daripada, okey, soalan daripada saya pula tuan. Boleh tuan? Boleh. Sebab saya pun tertanya juga kan. Kita macam ni, kita keseluruhan, macam saya ni kan, saya seronok bermain TikTok. Sebab saya just kadang main TikTok tu just untuk hiburan sendirilah. Kadang-kadang kita rasa sedih, kita main TikTok dia macam, kita tengok orang buat edit video ni, macam tuan kata tadi, buat prank simple-simple macam tu kan. Tapi TikTok ni kan dia ada banyak jenis video dia. So dia mampu juga menarik minat saya.
Dan dia bantu, dia tambah kreativiti saya untuk edit video lagi menarik, lagi banyak efek yang saya boleh buat. Jadi ni boleh dikatakan unsur yang positif tak tuan? Okey, ini dah masuk psikologi ni. Bila positif ni baik. Tak gila ya, kita akan nampakkan sikit unsur psikologi dengan cara yang lebih ringan. Baik, apabila satu perkara itu memberikan kesan kepada individu dengan cara membuatkan diri mereka rasa lebih baik, ya, itu menunjukkan bahawa aplikasi itu ataupun perkara itu telah memberikan kesan yang positif kepada individu sendiri. Tak kisahlah apa-apa media pun ya, saya tak katakan TikTok saja, apa-apa saja aplikasi, jika you rasa memberikan kesan kepada kognitif you punya behavior you punya emotions you, so itu akan menjadikan satu benda yang lebih baik. Dia akan memberikan kesan yang positif pada diri. Tapi saya tertarik dengan peningkatan Naki tanya tentang adakah ini akan memberikan kesan kepada kreativiti. Baik, saya suka untuk sandarkan soalan ini kepada satu teori daripada Albert Bandura. Okey, yang macam mana? Albert Bandura menyatakan bahawa unsur yang bersesuaian dengan teori Bandura, manusia ni belajar dengan cara memerhatikan tingkah laku orang lain yang kita bagi sebagai modeling ataupun pemodelan. Okey, so remaja ataupun kanak-kanak ataupun orang muda ni biasanya menjadikan ibu bapa, abang, kakak ataupun individu dekat seperti guru ke rakan-rakan mereka yang lebih dominan sebagai ikutan. Dan ini menunjukkan, ini yang menyebabkan pemodelan berbeza. Contohlah, Naki suka main TikTok. Tapi parents Naki kata nak main TikTok tu boleh, tapi kena ikut benda-benda yang macam ni. Tengok ni, karya ni, tengok ustaz ni, tengok mufti man ke apa-apa kan. Semua kat situ Naki punya pemodelan akan lebih kepada positif. So kat situ Naki pula akan developkan satu perkara yang baru. Oh, rupanya TikTok ini boleh digunakan secara yang positif dan aku pun nak jadi macam orang tu. Contoh kita ambil, saya suka tengok yang karya tu tau. So tengok dia buat macam mana taranumnya dengan cara itu, tajwidnya, even yang barunya selawat tafrijiyah yang bukan semua orang hafal pun kan, selawat tafrijiyah tu kan panjang kan, tapi dia gunakan TikTok sebagai media untuk menunjukkan atau mengajak orang menggunakan orang kata berselawat tafrijiyah itu menggunakan TikTok. Satu perkara yang kita kata sangat-sangat kreatif. Selama ni kita dengar kat masjid dan surau tak selawat tafrijiyah tu apa. Dalam kita nak hafal Allahumma salli salatan kamilatan pun kadang-kadang gagap gila. Tapi bila tengok video tu, oh dia buat dengan cara yang simple saja, dengan video TikTok dengan sedikit dengan senyuman dan agak geleng-geleng kepala sikit ni, nampak macam simple, easy dan catchy. Dan saya kata mungkin juga pada orang lain yang belum hafal selawat tafrijiyah ni, mungkin boleh hafal selawat itu. So kita nampak kat sini, kreatif tu, dia boleh develop creativity, for sure. That's why saya kata, innamal a'malu binniyat. Semua benda dimulakan dengan niat. Apabila kita niat nak menggunakan TikTok ini sebagai satu medium untuk kita pasarkan diri kita dan kita tunjukkan benda-benda yang baik dan kita berikan sumbangan kepada individu yang lain atau masyarakat, sebenarnya akan jadi lebih baik. So nak tanya, adakah ini akan memberikan kesan kepada perkembangan psikologi? Ya. So tapi kreativiti? Ya. Sebab kita tengok, kalau Albert Bandura kata, manusia ni terutamanya pada golongan muda, dia tengok pada modeling. Modeling ni sebetulnya dia tengok benda-benda yang dominan. Kalau dia minat, contoh minat Ustaz Azhar Idrus ke, Ustaz Dusuki ke, ataupun PU Amin ke, yang positif-positif ni, so dia akan nampak macam, oh yang ini cara dia. Oh aku pun suka bercakap. Oh aku pun suka nasihatkan orang. Mungkin aku boleh menasihati orang dengan cara ini. Mungkin aku suka bercerita, so aku boleh bercerita dengan cara ini. So benda ni akan jadi creativity. Creativity ni maksudnya kreatif dalam melakukan satu perkara yang baru, create benda baru di luar kotak. Ini yang membezakan individu yang ordinary, yang biasa dengan extraordinary, yang luar biasa. So kat sini kita nampak, kalau kita ni just nampak media sosial ataupun TikTok sebagai negatif saja, kat mana dah kita letak diri kita ni? Sedangkan kalau kita ni nampak benda ni sebagai satu challenge ataupun satu norma perubahan baru, so kita akan nampak benda ni sebagai satu peluang. Dan saya suka untuk cakap, kalau kita just nampak benda ni sebagai satu benda yang negatif saja, kita akan menghalang ataupun lari daripada benda ni. Sedangkan apabila kita menjadi satu media perubahan, walaupun bermula daripada sikit-sikit, tapi andai kata ditakdirkan Tuhan, kita punya usaha yang sikit itu makin bertambah pengikutnya, menunjukkan bahawa even TikTok ni pun boleh mampu menjadikan seseorang tu lebih baik dengan cara yang betul. So dia akan meningkatkan kreativiti orang lain, for sure. Dan
Tapi kita kena ingat semuanya berkaitan dengan niat. Tapi kreativiti pun bahaya juga. Okay? Kalau niatnya untuk kreatif dengan cara yang negatif, negatif juga bagi dia. So apa benda pun tentang kreativiti ni, kita kata dia akan meningkat kreativiti, ya. Kerana ia satu media baru, normal baru. Even sebagai saya yang bukanlah golongan muda dah orang kata, dah nak masuk golongan yang ke atas, saya tak nak sebut tua golongan ke atas sikit. So ia akan nampak macam susah dan sukar bagi saya. Tapi bagi saya pula, why not I learn? So memang pelik dan pening sikit bila orang yang di golongan atas-atas ni nak faham benda-benda ni. Tapi bila kita masuk, so kita akan nampak, oh rupanya dalam apa yang orang kata buruk yang teramat ini, ada permata yang tersembunyi dalam dia. Begitulah kurangan saya ni. Betul tuan, sebab kalau nak cakap saya ni, walaupun umur saya ni 20 tahun ke atas lah kan, saya tak sebut berapa. Saya sendiri pun rasa macam kadang-kadang saya tak tahu dah tuan. Macam, betul ke tidak yang saya buat ni? Kalau saya tengok TikTok orang lain, betul ke tidak? Jadi saya pun, macam saya nak kongsi dengan anda semua, saya sendiri bila saya tengok video TikTok ni, saya bertanya dengan kawan saya bertanya dengan cikgu saya, pencara saya ataupun ibu bapa saya sendiri. Sebab kadang-kadang kita rasa benda tu betul, tapi sebenarnya tidak. Jadi, walaupun anda rasa anda muda ataupun anda rasa anda tua, kalau rasa macam ada ragu-ragu tu, cuba bertanya, pastikan. Okay? Dan yang saya boleh ambil nasihat daripada tuan tadi kan, nasihat tuan tadi kata kalau kreativiti ni, kalau lebih bahaya. Contoh, anda baca buat bom, betul anda bom ke di sini anda, tu bahayalah tu. Jadi hati-hati tau. Okay, kita sambung sekali kan tuan? Boleh tuan? Saya sambung soalan lagi. Ada hadirin ni, tengok semangat diorang ni tuan, bagi soalan lagi tuan. Okay, saya baca. Okay, mungkinkah perlu diajarkan juga aplikasi TikTok ini kepada golongan akademik dan agamawan supaya ia dikembangkan untuk isu yang lebih positif? Isu yang lebih positif. Isu yang lebih positif je. Golongan akademik dan agamawan supaya ia dikembangkan untuk isi yang lebih positif. Jadi tuan, bolehlah perjelaskan sikit tuan. Okey. Baik, sebenarnya soalan ni soalan yang sangat baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, sebenarnya bila kita masuk dalam aplikasi TikTok ni lagi, kita dapat lihat memang dah bermula pun golongan-golongan agamawan kita yang mula menggunakan aplikasi TikTok ni sebagai satu medium dakwah yang baru. Dan saya sangat menghargai usaha-usaha ini kerana apa? Biarlah ia bermula dari sedikit tetapi ia dapat mencetuskan satu fenomena baru. Supaya orang tak dengar TikTok ni, orang teruk sangat. So kita faham, kadang-kadang kita sembang, TikTok, apa dia TikTok ni? Haram semua benda. Jadi, sebab tu saya tadi sandarkan kepada fatwa dulu. Sebab sebelum kita letak sebab itu sebagai haram, tengok dulu dalam dia macam mana pengisiannya. So adakah agamawan patut ada, ni cadangan saya lah, ia patut sebagai satu normal baru. Even kepada pendidik, golongan pendidik ataupun sebagai kaunselor, saya sendiri pun, saya cakap diri saya, lepas saya install TikTok ni, saya mula rasa saya nak belajar macam mana untuk memberikan satu bimbingan ataupun satu penasihatan ke, ataupun satu tips-tips ke dengan cara lebih menarik. Selama ni saya hanya menggunakan aplikasi Facebook ni lah, kita kan golongan yang umur yang atas-atas sikit. So saya buat 2 minit counselor. Tapi bila tengok kat sini dengan TikTok ni, rupanya lebih ramai orang muda dalam dia. So kalau, bukanlah kata kepada agamawan dan juga pendidik saja, tapi saya cadangkan kepada setiap lapisan masyarakat yang mempunyai idea, pendapat, nasihat ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan positivity ni, kita kongsikan dengan cara yang lebih positif supaya benda ini dapat dipandang lebih baik dan supaya anak-anak muda kita yang mula bertatih untuk masuk ke alam media sosial ni tahu kalau buka TikTok, benda apa yang nak tengok, benda apa kalau tertengok terus tutup, terus lari daripada benda itu. Sebab ini yang paling penting. Dan memang kalau perlu dicadangkan ke tidak, saya, kalau bagi saya sebagai seorang yang ulumur yang atas-atas ni, dia agak mencabar bagi kami. Tetapi ia adalah satu cabaran yang perlu diambil kerana apa? Dengan setiap kesusahan itu akan datang satu kejayaan. So kita kena adapt dengan benda baru sebab kita kena masuk dalam golongan dunia muda ni. Orang-orang muda ni apa yang dia suka ni. Sebab orang muda ni kalau kita halang sangat pun, nanti kat belakang kadang-kadang dia buat juga. Daripada dia buat curi-curi ni, baik kita tahu dia buat, tapi dengan pemantauan kita sendiri. Kan itu lebih baik.
Itu pada pendapat saya lah. Jadi kalau soalan daripada penanya tadi, wajar atau tidak TikTok ini diajarkan kepada ataupun diberikan ataupun digunakan oleh agamawan ataupun golongan pendidik, bagi saya ia satu elemen yang sangat wajar dan ia bukan satu norm baru yang mungkin kita boleh sama-sama usahakan dan aplikasikan supaya lebih ramai anak muda ni lebih tertarik kepada pendidikan ataupun penasihatan ataupun orang kata ceramah ataupun dakwah dengan medium yang lebih baru dan segar. Baik. Saya sokong tuan. Tuan, yang saya boleh tambah daripada TikTok ni kan, kalau anda semua boleh tengok, sekarang TikTok ada saja video yang jenis macam yang berkongsi, kalau kita kata kaitan dengan psikologi, dia ada bagi tahu cara-cara kita untuk tenangkan diri. Ada je video macam tu. Dan ada juga kalau kita pasal agamawan ni kan, ada juga video yang menceritakan macam sirah-sirah Nabi, tapi dalam bentuk video yang pendek. So nak kata kita ada banyak je video jenis macam ni. So anda semua kalau nak tengok, bolehlah search dan tengok betul-betul tau. Benda yang baik, janganlah benda yang tak baik tau. Okay? Okay tuan, ada lagi tambahan soalan je tuan? Saya nak bagi alasan kepada hadirin juga. Sebagaimana kita dapat lihat, golongan kanak-kanak juga semakin terjerumus menggunakan aplikasi TikTok. Dan selari dengan zaman era globalisasi ini, kanak-kanak kecil mempunyai telefon pintar yang diberi oleh ibu bapa sendiri. Bagaimana mahu memastikan kanak-kanak tersebut tidak menyalahgunakan aplikasi tersebut? Betul tuan. Sebab sekarang ni, dengan adik saya sendiri pun baru sekolah rendah tapi dah ada telefon. Jadi, tuan macam mana tuan kita nak buat ni? Okey, terima kasih Naki dan terima kasih kepada penanya yang bertanya. Baik, mengenai kanak-kanak dan juga TikTok. Ini sangat berkait dengan soalan kedua yang kita bincangkan tadi tentang perkembangan psikologi. Baik, seperti yang kita sedia maklum, okey, pada peringkat eksplorasi ini, pada peringkat kanak-kanak ni mula berdikari dan ingin mengetahui ini adalah perkara yang paling penting dan perlu paling dijaga. Sebab apa? Kalau kita tengok betul-betul, dulu kita ada, kalau dulu lah, masa saya sekolah kan, dia punya tajuk karangan macam ni tau bunyi dia. Gadget dan kesannya kepada perkembangan manusia. Tapi sekarang dah berubah dah. Bukan gadget dah jadi masalah dia. Aplikasi media sosial. So maksudnya nampak tak dunia ni semakin berubah. Dan apabila kita kata aplikasi media sosial ni, sebab kita faham sekarang ni, even kanak-kanak kecil ataupun toddlers ni dah mula pegang handphone dah. Dah reti dah pakai thumbprint. Kalau kita dulu tak ada thumbprint pun tak tahu apa. Dan kalau dah buka tu pandai pula mencarinya. Nak cari apa benda nak buka pandai. Tak perlu diajar pun. Jari tu kecil dia pandai boleh swipe. Left, swipe right, swipe up, swipe down. So benda ni kita kena cakap satu benda je. Satu, kita tak boleh menghalang. Okay, bila parents nak menggunakan satu cara memberikan gadget pada anak sebagai satu medium. Bagi itu, kat situ pun ada pro and cons dia. Sebab dalam dunia ni semua ada pro and cons dia. Tapi yang paling penting adalah pemantauan. Apa yang anak-anak, kalau anak-anak dah guna, dah kenal TikTok, kawan-kawan kenalkan dia. Kita nak cakap apa? Kadang kita tak kata, kita tak bagi install. Tapi kawan dia tengok kawan dia, still dia tengok. Itu yang kita kata tadi. Kita kata jangan tapi kat belakang tengok. So apa yang kita boleh buat adalah, selain daripada menghalang, kita memberikan pendedahan awal bahayanya perkara-perkara ini jika digunakan secara tidak betul. So pemantauan secara berkala dan juga pendidikan awal. Bermula di rumah, pendidikan awal, cara menggunakan aplikasi media sosial apa saja. Bukan TikTok saja, apa saja aplikasi media sosial. Sekarang ni pun saya cakap pasal media sosial, saya teringat Twitter sekarang ni pun, sebelum ni penapisan ni tak dibuat. So dia punya kelucahan kadang-kadang, minta maaf saya cakap kelucahannya, dengan tapisan kata-kata negatifnya, dengan orang kata kalau kena bash tu, dia punya berbenang tu memang ke bawah, kalau baca tu memang koyak rabak hati ni. So kat situ kita kata satu benda, yang paling penting kita tak akan salahkan apps tu sendiri, tetapi apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa adalah pemantauan berterusan dan juga pendidikan awal tentang penggunaan media sosial itu penting. Supaya benda ni dapat mengelakkan anak-anak muda yang dalam proses perkembangan, itu kanak-kanak ni, dia faham kenapa benda ni tak boleh. Sebab kalau kita bisa dia explore sendiri tanpa dia faham, dia anggap itu okey je. Bila kawan kata okey, so dia ingat okey. Tapi bila kawan kata, kita cakap tak okey sebab ini, biar daddy cakap macam ni. Kenapa? Contoh,
So kita akan nampak, oh baru dia faham. Dan fahamkan ni pula bukan sekali dia. Fahamkan lagi dan lagi supaya dia faham, oh benda ni tak boleh buat. Jadi aku cakap tak boleh buat ni sebab ni. So nampak tak peneguhan ataupun penegasan tu penting. Dan ini bermula dengan pendidikan awal, iaitu pendidikan awal dan juga orang kata pemantauan berterusan daripada ibu bapa ataupun keluarga ataupun masyarakat. Dekat sini kita tak ada kata ibu bapa saja. Kalau ibu bapa ia di rumah. Kalau di sekolah tu kita siapa pula ibu bapa di sekolah, ada guru, juga masyarakat yang melihat. Kalau tengok anak-anak muda ni tengah-tengah jalan buat TikTok, takkan di biornya. Kalau datang langgar kan panjang cerita dia. So kat situ kita akan tengok. So pemantauan berkala daripada setiap lapisan masyarakat yang ada di Malaysia ini, terutamanya kalau orang Malaysia, supaya faham benda ni adalah tanggungjawab bersama, bukan kita nak blame kepada satu individu sahaja. Baik. Kan, sebab kalau kita nak kata kan, anak buah saya sendiri tuan, macam dia punya hebatnya main telefon ni tuan. Saya ni macam, saya walaupun jarak umur kita jauh, tapi saya rasa macam wow, hebatnya dia. Sebab apa yang dia tahu tu, saya pun tak tahu. Jadi tambahan saya boleh bagi juga kat sini, untuk kanak-kanak yang kita bagi telefon ataupun kita bagi gadget untuk menggunakan. Kebiasaannya gadget ni semuanya ada orang panggil sebagai parents mode untuk kita kawal. Daripada situ pun kita boleh sebenarnya untuk cara mengawal daripada awal aplikasi-aplikasi yang macam untuk diorang tak patut diorang belajar dulu. Dari situ kita boleh juga guna. Jadi apa-apa pun anda boleh rujuk juga nanti. Okey. Cuma tuan, ada lagi ni soalan tuan? Ada lagi ni. Okey tuan. Soalan dia macam ni tuan. Sebab kita macam tuan cakap tadi, kalau kita tak bagi, mesti yang golongan muda ni pun dia tak akan buat. Sebab saya pun tak, saya ni muda lagi tuan. Jadi saya nak kata pun kalau ada orang tak bagi saya buat juga kan. Jadi macam mana tuan, kalau macam aplikasi TikTok ni kan, kita kaitkan aplikasi TikTok, kita tak bagi dia orang buat benda-benda yang tak baik, benda-benda yang pakai lucah dan semua tu kan tuan. Macam kenapa kita tak boleh nak kawal golongan muda ni daripada menggunakan aplikasi ni? Ui, soalan ni memang berbahaya ni untuk kesihatan saya ni. Kalau salah jawab ni golongan muda kan best saya ni. Baik, tapi seperti yang saya cakap tadi kat Naki, saya akan murnikan semula supaya dia akan nampak lebih balance dan natural. Baik, apabila kita tanya soalan kenapa golongan muda ni sukar untuk dikawal dalam menggunakan media sosial ataupun contohnya TikTok. Bagi saya, sebelum kita cakap golongan muda ni sukar dikawal, kita semak balik. Sukar tu dari segi apa? Apakah sukar pada pendapat individu itu? Adakah sukar ni disebabkan dirinya ataupun disebabkan pendidikan awalnya ataupun disebabkan pada peringkat perkembangannya dulu? Kita tengok balik. Okey, sukar. Sebab tu saya kata kan, pentingnya pada peringkat perkembangan manusia itu dibentuk dengan cara yang betul. Supaya apabila penasihatan dibuat pada fasa yang seterusnya, dia boleh terima ataupun dia boleh dengar ataupun jadi sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Ataupun dia jenis fikir kejap betul ke tak, jap fikir betul ke tak kan. So dia akan tengok benda ni betul atau tak boleh dibuat. So kat sini kita pentingkan, sebab tu saya kata perkembangan pada peringkat awal is very important. Berkemungkinan sukar ini apabila pada peringkat perkembangan manusia itu tidak diberikan ataupun tidak didedahkan dan tidak dinasihati ataupun tidak dikawal dengan cara yang betul pada perkembangannya. Sebab manusia ni seperti kita tahu, dia lahir dengan fitrah, kertas putih yang kosong. Dan yang mencorakkannya itu siapa? Pada mulanya siapa yang mencorakkannya hingga menjadi satu kertas yang lain. Adakah masih putih ataupun adakah dia masih putih berserta contengan-contengan yang menarik dan menggambarkan diri yang lebih positif ataupun contengan-contengan yang terlalu banyak dan negatif, hitam dan sebagainya. So kita tengok balik, sukar ni first kita cakap pasal perkembangan dulu. Kita cakap pada perkembangan, mungkin saya tak kata semua orang salah, tak. Mungkin pada peringkat ini kesilapan yang berlaku. Sebab bila kita tengok pada Bandura tadi, pemodelan, model juga. Yang ni pun kita boleh tengok. Bila dalam peringkat remaja, kanak-kanak atau remaja, pemodelan ini digunakan secara meluas. Dia tengok siapa yang contohlah kan dinakinya sebagai influencer yang hebat, tiba-tiba main TikTok. So benda ni dia akan tengok. Kalau Naki buat dengan cara yang, Naki adalah orang yang positif. So bila dia tengok Naki jadi positif, model yang positif, so dia akan menjadi orang yang lebih positif. So kita tak kata gunakan TikTok tu salah. So kalau kita halang dia pula, dia kalau kata, contohlah Naki ni anak saya, Naki, saya kata Naki jangan guna TikTok. Sedangkan Naki ni pula melihat TikTok sebagai benda yang positif. So memanglah sukar untuk dia untuk meninggalkan TikTok sebab dia gunakan untuk benda yang betul.
So kat situ kita tengok sukar tu dari segi mana, perspektif yang positif dan negatif. So kalau kata sukar untuk meninggalkan dan sukar untuk orang kata sukar untuk kawal golongan muda, dari perspektif yang negatif, so kita akan cakap, kita lihat balik pada tahap perkembangan mereka. Dan juga kita tengok juga kadang-kadang dalam tempoh Erikson tu, remaja adalah proses mencari personality diri. So kat sini kita lihat, memang dalam proses mencari diri ni kita akan nampak rebel, dia punya melawan ni kadang-kadang, dia punya dia punya dia punya muka tariknya, kadang-kadang tak lawan pun, sebab dia sedang dalam proses mencari proseskan diri dia. So pada tahap ini, kalau kita terus berterusan memarahi ataupun menggunakan cara negatif, so dia akan jadi satu benda yang akan jadi lagi rebel. Itulah nak cakap tadi, lagi dimarah lagi buat. So instead of meletakkan satu benda tu sebagai sukar dulu, kita ambil ini sebagai satu cabaran. Which means, ketika ini mungkin anak saya telah mula menunjukkan tahap perkembangan emosi yang lain. So saya perlu mencari satu cara penyelesaian ataupun teknik yang kena dengan anak saya supaya dia boleh dengar apa saya cakap. Supaya dia tak label sebagai sukar tapi mencabar. Sebab sukar ni macam nampak orang muda ni teruk tau. So saya murnikan sikit. Mencabar untuk orang-orang yang macam saya lah kan, orang atas-atas, bukan tua. Atas-atas ni nampak supaya ini cabaran dia untuk golongan muda ketika ini. Dan juga saya suka untuk masukkan juga yang FOMO tadi tu, fear of missing out. Kadang-kadang pada peringkat muda, belia, remaja dan juga anak-anak ni, dia takut sangat tau. Kalau contohlah kan, satu kelas tahu pasal TikTok, dia tak tahu. So dia akan rasa macam, aku ni kena palau ke? Aku ni, kenapa aku tak tahu? Kenapa aku ni macam ni? Kenapa aku ni macam ni? So fear of missing out ni pun satu punca juga. Benda tu dia akan mencari, dia akan ikut, dia akan buat. Walaupun dia tak suka, dia akan buat sebab dia takut dia adalah elemen-elemen yang ditinggalkan ataupun tercicir ataupun mencicir orang ni. So kat situ yang kita kata sebagai benda ni mungkin yang mendatangkan sedikit cabaran ataupun sedikit kesukaran dalam menyebabkan kita nak kawal golongan muda. Tapi saya pasti dengan perkembangan ataupun dengan penasihatan dan dengan cara yang betul dalam penggunaan apa saja media sosial termasuk TikTok, so ia akan menjadi satu benda yang lebih positif dan lebih, orang kata, kita akan nampak benda ni sebagai satu benda medium baharu. Dan ia bukan lagi jadi sukar, tetapi kita akan cakap golongan muda yang lebih kreatif dan kritis dalam menyampaikan mereka punya pendapat ataupun mereka punya idea ataupun mereka punya kreativiti dengan satu benda. Dan menyebabkan kita pun dah tak halang orang guna TikTok, tetapi kita akan cakap macam ni, guna TikTok tapi guna dengan cara yang betul. Guna TikTok, tunjuk kepada kawan-kawan yang kita ni adalah orang yang positif. So dia akan jadi lagi macam tu. So kat sini elemen sukar dia akan kata macam elemen penyejuk yang mana, kita guna TikTok untuk perkara seperti ini. Tapi dia tapi juga bila berkaitan dengan perkara-perkara yang negatif, yang ini kita perlu ambil tindakan yang sewajarnya. Contohnya penegasan daripada setiap pihak. Apabila dia cakap pasal benda ni dah tahu dah benda ni membawa kepada unsur-unsur yang sangat tidak sihat, kelucahan ke, keganasan ke, dari itu elemen mencederakan diri yang kadang-kadang jadi trending tu. So benda tu kita kena bagi penegasan bahawa benda ini adalah benda yang tak baik, perlu dielakkan, challenge yang perlu kita sama-sama boycott together benda ni. Sebab benda ni kalau kita buat sama-sama seperti masyarakat, together, blend together, kita work together untuk menjadikan satu challenge yang positif dan kita boycott ataupun kita ban cara-cara negatif. Even bukan golongan muda je, semua golongan dia akan rasa macam TikTok ni safe place jika digunakan dengan cara yang betul. Sebab saya tengok dalam TikTok ni bukannya golongan muda je pun tahu lagi. Kadang-kadang golongan atasan-atasan pun saya nampak menari-nari juga tepi jalan. Bukanlah menari itu salah, tapi kalau dah tengah-tengah traffic light kau menari, itu memang dah tak betul dah. Saya tak kata menari salah tau. Sebab menari tu memang kita ada tarian yang moden, tunjuk, tak salah benda-benda macam tu. Tapi kalau tengah-tengah highway kau nak menari sebab nak dapatkan likers yang banyak, so itu adalah satu benda yang perlu ditegak dan perlu dicegah. Sebab sekarang ni ada yang trending menari dekat traffic light. Itu benda yang paling saya tak boleh faham dan tak boleh terima. Satu, bahaya bagi diri dia. Lepas tu macam mana pula dengan orang yang tengah bawa kereta tengok orang menari tu, kan dia fokus dan jadi apa-apa nanti. So benda ni yang akan jadi satu perkara yang tak baik, challenge yang tak baik ni. Sebab tu saya kata
Kalau kita nak letak betul-betul sebagai sukar, saya kata senang kalau kita label orang sukar dan sebagainya. Tapi bagi saya, anggap ini sebagai satu cabaran bersama untuk kita atasi bersama supaya setiap perkara yang ada atas dunia ni, sesukar mana pun dia satu cabaran untuk kita hadapi. Tapi hadapinya dalam arus medium ni, perdana ni, kita hadapi bersama, together, kita berpegangan tangan, tapi bukan dengan COVID ni. Pegangan tangan ni metafor saja tau. Yang mana kita semua berganding bahu untuk jadikan perkara ini sebagai satu perkara yang platform lebih positif. Jadi kalau sukar pada golongan muda ni, mungkin sebab tadi saya cakap tu, perkembangannya, dia punya pengaruhnya, dia punya rasa takut dia FOMO, dan juga dia jadi orang kata dia dalam proses mencari identiti sendiri. Itu saja nanti. Betul tuan, sebab kalau nak kata kita yang dewasa tuan, yang 20 tahun ke atas pun, kita punya rasa ingin tahu tu, dan kadang-kadang kita rasa macam bila orang tak bagi kita nak buat juga, masih kuat tuan. Jadi cuba kita bayangkan yang kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke atas, lagi lah rasanya macam ingin tahu, kuat lagi, membobok lagi tuan. Jadi yang saya nak highlightkan kat sini daripada apa yang Tuan Syazwi cakap tadi, perkembangan psikologi kanak-kanak ya daripada awal yang kita tengok memang sangat orang kata bawa kesan sampai kedua. Jadi pentingnya di situ, kalau kita tahu pendekatan dan cara kita tegur tu tak sesuai ataupun tidak efektif, kita boleh guna dan cari cara yang lain. Kita boleh rujuk. Sebab ada banyak tempat rujuk yang kita boleh buat. Kita boleh rujuk kaunselor. Di situ kita boleh dapat salah satu cara untuk membantu. Contoh macam bapa bolehlah bertanya macam mana kita nak bantu anak-anak kita, macam mana kita nak bantu bagi dia orang lebih baik. Macam dia orang boleh elakkan daripada benda-benda yang macam kita kata boleh merosakkan mereka pada masa akan datang. Okey, fine. Ini ada soalan ni special kat dalam macam tu. Kalau tuan nak tahu soalan ni macam ni, berbunyi, salam, boleh kongsi apa tindakan undang-undang yang boleh diambil sekiranya kita jadi mangsa predator TikTok? Predator TikTok guna gambar atau footage visual kita untuk memalukan kita. Kalau tuan, bolehlah tuan jawab soalan tuan. Okey. Terima kasih boleh bertanya. Soalan ni mencabar juga untuk saya, memandangkan ini dah berkait dengan undang-undang ni. Tapi mungkinlah bagi pendapat saya ya, sebab kadang-kadang dalam kaunseling pun kita ada bantu juga bagi individu-individu yang dicabul hak privasi. Dicabul hak privasi ini kita cakap saya hak privasi itu hak peribadi mereka. Seperti gambar-gambar mereka diambil secara tidak diizin, video-video mereka diambil dan diolah secara orang kata piracy sebenarnya. Dan inilah benda-benda yang kita kurang gemar mengenai media sosial. Betul? Sebab kadang-kadang sekarang scammers pun ambil gambar kita dan buatkan kita ni macam kita scammers. So benda ni kalau contoh pada pendapat saya lah ya, jika klien saya datang dan bertanyakan apakah tindakan undang-undang yang boleh diambil, bagi saya tak arif sangat nak jawab tentang hukum, kanun ke apa, itu memang di luar bidang tugas saya. Tetapi apa yang saya cadangkan kepada klien saya ataupun individu yang berjumpa dengan saya akan cadangkan dapatkan bukti-bukti yang jelas dan bawakan benda ni untuk dilaporkan kepada pihak polis. Sebab saya pun pernah juga teman klien saya ataupun individu-individu yang memerlukan bantuan ini, sebab benda ni akan mencemarkan yang pertama hak privasi kita, nama baik kita, dan yang paling penting dia akan mendatangkan impact kepada kita punya emosi itu sendiri. Sebab benda ni orang kata walaupun cabul hak privasi bukan cabul diri, tapi still satu pencabulan kepada kita punya hak privasi, hak diri kita. So dia mesti dan pasti akan mendatangkan kesan kepada emosi, fizikal, kognitif dan memang akan mendatangkan psikologi kepada individu itu sendiri. Jadi benda ni yang pertama sekali, bila kita nampak apa benda ni jadi kat kita, yang pertama dapatkan bukti-bukti itu, cetak, bawa kepada balai polis dan buat laporan, dan biar pihak bertanggungjawab ambil tindakan tentang perkara ni. Sebab kita jangan ambil tindakan sendiri. Tindakan sendiri ni kadang-kadang pergi bergaduh dengan orang tu lain cerita dengan tikam. Biar pihak bertanggungjawab, biar pihak berkuasa yang akan ambil tindakan berdasarkan hak kuasa mereka. Supaya benda ni akan nampak lebih baik dan kita punya keselamatan diri dan juga emosi juga lebih terjamin. Sebab saya banyak kali saya nampak contoh
gambar-gambar ni yang dirakam secara tiba-tiba, video-video kita ni diambil, lepas tu diambil sebagai copyright orang ke apa, semua benda tu memang banyak jadi. Dan satu cadangan saja adalah biar kita ambil dapat bukti dan bawakan kepada pihak berkuasa yang berkaitan, yang adil, yang memang pada bidang dia untuk laksanakan tugas mereka bagi pencabulan hak privasi ni. Itulah. Betul tuan, sekarang masalah ni kan tuan, bukan sahaja TikTok tuan, dekat Instagram, Facebook, orang ambil gambar dan menggunakan untuk buat orang kita panggil akaun palsu yang menyebarkan benda-benda yang negatif. Kadang-kadang benda tu membawa reputasi buruk walaupun kita tidak buat, tapi dia tetap orang akan ingat kita buat sebab diorang tak tahu siapa yang di belakang tu. Jadi yang saya nak ambil balik tadi, saya sebut balik apa yang Tuan Syazul cakap, kumpul bukti, cetak, lepas tu hantar ke pihak polis dan biar pihak yang bertanggungjawab lakukan semua tu. Baik tuan. Sebab kita punya ni sempena Kuala Lumpur World Book Capital kan tuan. Dan kita pun kata aktiviti pembacaan, kita minat membaca. Macam tuan sebut tadi pasal nilam kan tuan, nilam. Macam mana kita nak kaitkan TikTok ni dengan aktiviti pembacaan tu? Okey. Yang ni kali ni berkaitan dengan perpustakaan pula ya. Jauh pergi cari psikologi kejap kan, undang-undang sekejap, perpustakaan balik. Tapi tak apa, kita buat yang terbaik. Baik, apabila kita bercakap tentang satu kreativiti kita ni, manusia ni dia ada kreativiti yang pelbagai. So, apabila kita pasal kreativiti ni, inilah yang kita kata sebagai orang yang luar biasa dengan biasa. Orang biasa dia akan fikir satu cara yang baru, medium baru supaya orang lain ataupun diri dia akan rasa puas hati dan juga mendapat benefit daripada apa yang dilakukan. Tadi saya ambil contoh yang kita orang kata dari bidang penulisan ya. Penulisan, macam mana kita nak postkan penulisan kita kepada orang lain, kita nak bagi orang lain nampak penulisan kita. Begitu juga kalau saya nak cadangkan ataupun saya punya idea adalah dengan kita buat library challenge, which means video-video di library. Sebab kita nampak perpustakaan di Malaysia ni bukan biasa-biasa. Masuk tu macam masuk dalam dimensi berbeza, macam wow. Tengok perpustakaan UPSI sendiri lah. Masuk macam besar ya. Power ya. Menarik. Ada library lagi. So macam wow. So this is something different. Why not kita, contoh kalau saya akan postkan menariknya perpustakaan di Universiti Merdeka Ustaz Idris itu sendiri. So beramai-ramai kita kongsikan betapa menariknya kelebihan library-library di setiap universiti ke, di setiap negeri ke. Saya pernah pergi perpustakaan di Shah Alam yang bila masuk tu saya rasa macam macam masuk kapal angkasa ni, power ni, macam benda-benda yang canggihnya contohnya. Bila masuk Pertukaran Dagang Malaysia kita akan rasa macam yang ini nampak legendary, nampak negara sebab dia negara kan, perpustakaan negara kita kan macam lagi besar. Lepas masuk tu dia rasa feeling macam dia macam jadi goosebump, bukan bergantung tapi maksudnya rasa macam wow, this is the library, national library. So mungkin kita boleh buat challenge-challenge yang bersifat itu, kita nak ajak orang ke library dan saya boleh katakan juga kita buat challenge-challenge yang membaca itu kan. Membaca ni satu benda yang mungkin pada ketika, saya tak kata pasti, mungkin pada ketika ini dah jadi satu benda yang agak ke belakang sikit berbanding media sosial. Tapi kalau kita menggunakan media sosial ini untuk membudayakan semula pembacaan dengan cara yang lebih menarik. Tadi kita kata dia bagi challenge, bagi rumusan. Betul tak? Yang nilam tu kan. Yang ni kita boleh buat pembacaan, penceritaan buku ini dengan cara kita sendiri. Sebab kalau tengok TikTok ni kan, kadang-kadang dia menceritakan satu benda tu kadang-kadang tanpa menggunakan suara pun. Dia just buat nak tahu mengenai perkara ini, dia diam kan. Dia tunjuk point. Nampak tak TikTok orang ni? So kita rasa kita nampak, rupanya selain daripada, betul kita nak tahu lebih, jom baca buku ni. So kat situ kita nampak, rupanya lepas membaca kita akan dapat something news. Apa kita buat, contoh tengok yang Qari Farhah tu kan. So dia pula membuatkan bacaan, contoh Taranum yang berbeza. So dia baca ayat-ayat Quran dengan verse yang berbeza. So kita akan dengar macam, macam ni ada lagi baca macam ni. Mana tahu balik kita boleh baca dengan dialek yang berbeza. Contohnya, baca buku cerita si Luncang dan Abu-Labunya versi Negeri Sembilan. Kan lain bau bunyinya. Lepas tu versi Kelantan. Versi Terengganu-nya, versi Kedahnya. Kan kat situ kita boleh buat satu challenge yang different. Which means dialek-dialek berbeza sebab kita dalam negara Malaysia.
So benda ni kita dalam banyak negeri yang dialek pun berbeza. Even Kedah pun dialek dia bukan satu dua je. Kedah ada yang ada start panggil ayat, ada yang panggil A, lain pergi dia tu. Tapi maksudnya air juga. So kalau kita buat satu challenge yang bersifat seperti ini untuk membudayakan pembacaan terutamanya kepada golongan-golongan muda. Cuba bayangkan kita cakap kat adik-adik sekolah kan. Baca buku ni ikut dialek kita, set kita punya buat. Lepas tu dia tunjuk kat orang. Lepas tu orang lain pula yang negeri Kedah tunjuk pula yang Kedah punya. Penang punya, ni Penang mari punya. Kalau Ipoh dengan Perak punya cara. So kita akan nampak, oh wow. Rupanya membaca pun boleh menggunakan cara TikTok. Tapi janganlah kau baca ensiklopedia pula nak gunakan TikTok. Panjanglah insidan sebab TikTok ni pendek je. So kita cari benda-benda yang menarik dia buat supaya dapat memupuk minat membaca. Sekurang-kurangnya kan, biar orang tu rasa terpanggil ke perpustakaan untuk ambil buku, untuk dia buat video TikTok berdasarkan buku. Biar bermula kata, biar orang kata, tapi niat salah. Biar kadang-kadang niat tu betul, menyesong sikit. Tapi ingat, niat utama penganjurnya adalah untuk bawa orang ke perpustakaan untuk menarik minat pegang buku itu semula. Dan pada masa itu kita dapat orang pengunjung ke perpustakaan semakin meningkat. Lepas tu, trend-trend positif semakin meningkat. Kan itu membawa kepada satu perkara ataupun normal baru yang selama ni kita tak fikir rupanya boleh dibuat. Okay? So itulah jawapan saya tentang macam mana trend-trend membaca ni boleh digunakan. Mungkin bukan baca je, ni, tapi lagi ni ada banyak cakap penulisan. Kalau penulisan tu kan, kalau saya tengok kat TikTok pun dia tulis apa, type of handwrite. Betul tak? Cara penulisan ke apa ke. So mungkin kita boleh buat kata daripada buku ni tulis rumusan cerita ini berdasarkan tulisan anda, kongsikan tulisan anda. So kat situ dengan ada efek muzik ni semua dan benda tu akan jadi lebih wow. Selama ni kita rasa penulisan ni dah macam budak sekolah buat karangan saja. Rupanya dengan TikTok ni kita boleh buat penulisan, kita dapat kenal gaya tulisan orang yang kita namakan graphology. Tulisan orang macam ni apa maksud dia ke apa ke. So semua benda ni dan dunia ni kalau kita cari benda yang baru, apa kita nampakkan ni adalah benda yang positive sides, dia akan datang dengan positive sides. Itu saja nak. Betul. Itulah abang. Maaf, terkeluar pula dalam muat sekedar ni. Itulah tuan. Kalau kita nak cakap sekarang ni, so nak tanya video TikTok ni, banyak yang saya belajar juga. Dan ni, yang minat bahasa Arab, ada yang berkongsi satu cara sebut, perkataan-perkataan yang kita boleh tahu, asas-asas bahasa Arab. Itulah dia kata seronoknya belajar ni bahasa Arab. Kita kata, kita menggunakan aplikasi TikTok ni dengan cara yang betul. Tuan. Ya. Ada satu lagi soalan tuan daripada audiens saya nak bacakan tuan, boleh? Sekarang ni TikTok menjadi trend dalam diri anak-anak muda. Adakah TikTok sesuai untuk digunakan dalam PDP di sekolah dan juga universiti? Dan adakah TikTok bakal menjadi salah satu bahan bantu mengajar pada masa depan? Apa pendapat tuan tentang soalan ni? Okey. Pendapat saya kan, bukan pendapat guru-guru lain pensyarah Okay, pendapat saya dululah. Dia bertanya mengenai pendapat. Okey, sebagai seorang yang melihat dunia daripada version yang berbeza, saya berpendapat jika TikTok ini kita bersama sebagai satu masyarakat dapat murnikan dan dapat menerima penggunaannya dengan cara yang positif, so ia adalah satu medium yang sepatutnya digunakan. Ini pendapat saya. Sebab apa? Ia adalah satu medium yang sangat menarik untuk digunakan dan kita dah tahu. Kadang-kadang kan kita nak buat satu program tapi tak ada orang partisipan. Yang ni pula partisipan dah ada. Cuma yang nak buat program tak ada. Macam itulah saya punya metafornya. So bagi saya, instead of tarik orang yang dah ada kat tempat yang mereka gembira, kita masuk ke tempat yang mereka gembira dan berikan sesuatu supaya mereka at least realize, sedar, oh there is something there. Ada satu benda kat sana yang kita boleh buat sama-sama. Kenapa apa benda tu? Kenapa dah mula ramai orang ikut? So benda tu orang kita panggil sebagai celik akal. So kat sini bila kita kata, adakah wajib digunakan? Jika saya lah orang muda, pensyarah saya mula menggunakan TikTok sebagai satu elemen untuk saya faham satu benda yang susah ni, saya akan sangat menghargainya. Dan saya akan review benda tu berulang kali. Dia beza, kita baca buku tak faham-faham dengan tengok video, tiba-tiba senang faham. Betul tak? Contohlah kan, kita belajar kimia sekarang.
Ada benda ni Naki dah baca 10 kali ulang. Kau nampak kertas hitam putih saja. Tiba-tiba seorang buat satu video tentang tajuk sama, terus faham. Kan nampak satu benda yang, oh, this is the new medium. So kadang-kadang setengah orang memang suka benda hitam putih, kertas, pen. Orang kata tradisional. Saya lah itu sebagai golongan orang atas-atas. Tetapi golongan orang muda yang ketika ini, yang mana handphone, gadget ni macam nyawa. Kalau tak pegang ni boleh orang kata sesak nafas. Dia tak buka, tak pegang. Hidup. Okay. So macam mana kita nak pastikan mereka ini menarik dan tertarik dengan PDP, pengajian dan juga di sekolah di universiti. So ini mungkin salah satu orang kata medium. Tetapi untuk sampai kepada tahap itu, kita perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu, iaitu memberikan pendedahan awal dan juga pemantauan yang teliti dan juga pendidikan penggunaan media sosial yang betul. Supaya bila kita dedahkan nanti, andailah terkeluar pop-up yang negatif tu, anak-anak muda kita, tak pun golongan-golongan muda kita boleh terus swipe saja sebab tak nak tengok. Sebab apa yang paling penting adalah kat dalam ini. Bukan depan kita je dia swipe, kat belakang tengok balik, tak nak. Biar kat depan kita ke, kat belakang kita ke, kat dalam tandas ke, kat dalam mana-mana ke yang dia suka pakai handphone tu, dia tengok, dia terus swipe saja. Oh ni tak nak, tak boleh. So kesedaran kendiri itu lebih penting. Jadi kalau kita dapat bentukkan norms yang macam ni, norma yang macam ni, so apa yang kita akan jadi pada masa depan, tak mustahil pun benda ni akan jadi satu media yang lebih menarik. Saya pernah membayangkan selepas ini pembentangan dalam kelas berbentuk TikTok. Cuba bayangkan subjek-subjek, contohlah kan subjek sejarah yang selama ni kalau bentang on paper ni bercakap-cakap macam pembaca berita tu, bertukar kepada satu penceritaan sejarah dengan menggunakan aplikasi TikTok yang lebih mudah dipahami dan apa orang kata macam bestnya benda tu. So adakah ini mustahil pada masa depan? Tak mustahil jika norms ni kita boleh bentuk dan kita mula yakin, dan bila academician, masyarakat, psikologis, counselors dan semua masyarakat agamawan semua berganding bahu untuk menjadikan elemen TikTok ini sebagai elemen yang lebih positif, melawan unsur-unsur negatif tu. Supaya masyarakat Malaysia ni bila tengok TikTok dia kata, tengok negara kami adalah negara yang menggunakan TikTok secara lebih positif. Betul tuan, sebab saya pun sebagai seorang pelajar universiti dan sekarang dengan norma baru kita kata pasal COVID ni kan, belajar secara online, kita tengok sendiri. Macam saya belajar ni, pencara akan bagi video dan kami akan rujuk dari situ. Jadi kalau pencara pun buat video, macam video asas macam kata TikTok ni kan, saya sendiri pun seronok juga tengok kan, tertarik tuan. Dan lagi-lagi sekarang ni dengan kita kata PKPB, kita sekarang dengan PKPB, kita sekarang dengan dekat rumah, terus kemudian kita mesti banyak bergantung pada telefon, lagi-lagi pelajar yang nak dapatkan maklumat, nak kena masuk kelas. Jadi untuk saya video-video ni macam tuan cakap sangat efektif lah kalau kita boleh buat dengan cara-cara yang lebih menarik. Ada pelbagai cara lagi kita boleh buat selain menggunakan TikTok tuan. Jadi tuan, rasanya soalan tu sampai setakat sini saja tuan. Dan tapi sebelum saya nak tutup lah kita punya buat bicara ni kan, saya nak tekankan balik tentang isu kita tadi, TikTok positif atau negatif pada perkembangan psikologi golongan muda. Sebab positif ataupun negatif TikTok ni ialah bergantung pada niat, cara penggunaan dan juga kita punya kesan pada diri kita sendiri. Okey tuan. Sebelum kita tutup lah kan, saya nak tambah satu lagi tuan. Ada satu lagi soalan tuan. Saya baca dah. Assalamualaikum Cik Awi, saya nak bertanya, macam mana kita nak ubah pemikiran ibu bapa berkaitan TikTok ini, kerana mungkin ada sesetengah ibu bapa yang beranggapan TikTok ini merupakan media sosial yang negatif, namun aplikasi ini sebenarnya banyak manfaat. Tuan, apa pendapat tuan pasal soalan ni tuan? Okey, kepada yang bertanya, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, yang ini soalan ni pada ibu bapa jangan marah saya dulu, sebab yang ni kita kena terbuka untuk mendengar ya. Baik. Bila ditanya macam mana nak ubah pemikiran ibu bapa. Okey, sebenarnya pemikiran manusia ni bukanlah senang untuk kita ubah seperti itu saja. Lagi pula ibu bapa yang melindungi anak-anaknya. So bukanlah kata pemikiran ibu bapa ni kolot atau sebagainya, tak. Cuma bagi kami yang di orang atas-atas ni, bukan orang yang tua ni, orang atas-atas ni maksudnya, kami rasakan ada satu medium untuk melindungi anak-anak daripada gejala-gejala negatif.
Siapa yang tak takut anaknya terikut dengan gejala-gejala yang tak baik, yang tak bermoral. So tapi macam mana pula kita yang dah tahu sebenarnya dalam benda ini bukanlah semua benda negatif. Banyak manfaat juga. So apa kalau ni cadangan saya lah kan. Kita tunjukkan kenapa kita lakukan perkara ini dengan satu bukti-bukti jelas yang kita buat. Kita gunakan ini untuk apa? Kita buat ni, niat kita untuk apa? Kita buktikan dengan menggunakan diri medium ini, diri kita ni boleh berubah sampai ke tahap mana. Supaya ibu bapa kita bila tengok, oh, anak aku menggunakan medium ini yang dianggap negatif ini, tetapi dengan cara yang berbeza, dengan cara yang sangat positif. Mungkin dengan itu akan mendatangkan satu celik akal ataupun kesedaran kepada ibu bapa. Okey, mungkin kat sini aku boleh bagi sedikit kelemburan sebab anak aku telah menunjukkan satu perspektif yang berbeza mengenai TikTok. Tapi saya cakap itu bukanlah benda yang mudah. Sebab apa? Kadang-kadang ibu bapa ni berbeza. Ada yang tak bagi, betul-betul tak bagi. Tapi bila dia tengok anak tu, dia akan tengok, okey lah. Ada yang setengahnya memang keras betul. Tak boleh. No is no. So kat situ kita mungkin kena perlahan-lahan memahami dan juga berbincangan dengan ibu bapa dengan menunjukkan cara penggunaan yang TikTok yang lebih betul, yang lebih baik, yang lebih menarik dan juga terangkan kepada mereka bahawa ini adalah satu medium yang kita orang kata transisi perubahan zaman ke zaman. Okey, mungkin pada zaman kami ni TikTok tak ada. Even masa zaman saya dulu pun WhatsApp baru nak ada tau. So bukannya taklah tua sangat kan. WhatsApp pun baru je sebenarnya. So kat situ kita nampak macam mana perubahan ini mungkin memerlukan sedikit masa untuk diterima oleh golongan-golongan yang lebih berusia. Even nak guna WhatsApp pun bukanlah semua golongan yang berusia kita terus cekap pakai WhatsApp. Lama mereka nak belajar, lama mereka nak faham, lama mereka nak aktif dan lama juga mereka nak mahir menggunakan benda tu. Jadi setiap perkara ni, bila satu perubahan, bila nama dia perubahan saja, bukan semua manusia berterima. Kita kena ingat benda tu. Dan yang paling penting adalah bagi sebagai satu manusia yang ingin menunjukkan perubahan, first kena bersedia untuk terima kritikan dulu. Terima rejection. Dan yang paling penting adalah jangan pernah mengalah untuk menunjukkan perubahan yang baik itu. Dan juga kena ready untuk menerima nasihat dan sebagainya. Dan kalau kita boleh buat benda ini, maka kita akan beransur-ansur, berusaha dan menunjukkan kepada setiap manusia bahawa benda ini juga mempunyai kebaikannya sendiri jika digunakan dengan cara yang baik. Adakah itu menjawab soalan lagi ya? Jawab tuan. Betul tuan. Sebab kalau saya pun, walaupun sekarang saya pelajar, tapi nanti saya juga akan kahwin dan saya juga akan ada anak. Jadi untuk saya benda ni sangat penting. Dan yang kita boleh tekankan kat sini ialah kita boleh nampak perbezaan setiap manusia tidak sama. Dia punya cara pemikiran, sudut pandang yang sudut pandang dia orang. Sebab paling kita boleh nampak sekali ialah lelaki dengan perempuan. Cara pemikiran tidak sama. Kalau semuanya sama, kita tengok dunia ni pun warna putih je lah, tak ada warna lain lah. Betul tak? Jadi tu kan. Setakat ini sahaja kita punya bola bicara pada hari ini. Terima kasih Tuan Sazwi. Hadirin sekalian, usai perbincangan kita pada hari ini, ada sedikit yang saya ingin tambah. Saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang artikel-artikel yang boleh dijadikan bahan bacaan mengenai TikTok ini. Artikel yang pertama ialah Anderson, K.T. Elson, Getting Acquainted with Social Network and Apps, It is Time to Talk About TikTok. Okey, semua tajuk-tajuk ni anda semua boleh lihat sebab nanti akan dikongsikan dekat ruangan komen live Facebook. Baiklah, artikel ni ialah tentang artikel yang menelusuri sejarah kemunculan aplikasi pembingkiran video pendek. Ia merangkumi aplikasi Vine yang dimiliki oleh Twitter dan aplikasi Musical.ly yang paling banyak dimuat dulu melalui Apple Store dalam tahun 2015. Untuk artikel kedua ialah penulis Jensen Kelly, What Made This Librarian TikTok. So kita boleh tengok sini, dia punya artikel tentang menghuraikan amalan terbaik penggunaan TikTok di dalam perkhidmatan perpustakaan. Antaranya ialah menerapkan unsur komedi dan bersahaja, memasukkan muzik yang bersesuaian, cepat memberikan maklum balik ke atas komen, menggunakan pencahayaan yang mencukupi dan paling penting, isi kandungan TikTok hendaklah mempromosi perkhidmatan perpustakaan. Artikel yang ketiga ialah tajuk dia How Teachers and Students Are Using TikTok in the Classroom. Artikel ini memberikan inspirasi kepada para pendidik untuk menjadikan TikTok
sebagai satu medium dalam kerja kursus pada pelajar. Baiklah, artikel terakhir, Teachers on TikTok, Reinventing Teaching for New Generation. Artikel ini menyenaraikan contoh-contoh akaun TikTok mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran di Amerika Syarikat. Antaranya ialah Institute of Human Anatomy yang menampilkan pakar perubatan mengajar mengenai anatomi manusia, yang memaparkan seorang guru bahasa Inggeris mengajar selama 15 saat mengenai kalangan dan tata bahasa. Baiklah, itu saja artikel-artikel yang ingin saya kongsikan. Dan seterusnya, saya juga ingin maklumkan tentang kuis yang telah disediakan di platform Kahoot. Jadi semua, anda semua boleh menyertai sebab akan ada hadiah yang disediakan untuk pemenang 1, 2 dan 3. Dan link tu anda boleh lihat nanti di ruangan komen Facebook Live. Baiklah, dengan berakhirnya acara tadi, maka tibalah masa untuk saya selaku moderator mengundurkan diri. Hadirin sekalian, kerjasama hadirin amat dihargai. Terima kasih sekalung budi. Kenangan dan indah simpanlah di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai telanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Demikian tadi bual bicara bertajuk TikTok, positif atau negatif pada perkembangan psikologi golongan muda. Sekalung penghargaan kepada penceramah kita, Encik Ahmad Syazwi bin Ahmad Syukri kerana sudi hadir dan berkongsi ilmu pada hari ini. Dan sekalung penghargaan dan terima kasih juga kepada Persatuan Pustakawan Malaysia, Perpustakaan Tuanku Bainan UPSI dan penaja kita Yayasan Bank Rakyat atas segala kemudahan bagi menjayakan program ini. Baiklah, program pembacaan PPM akan diteruskan juga oleh Perpustakaan USIM dengan tajuk Let's Talk Anda Membaca pada 4 hari bulan Disember jam 10 pagi secara langsung di Facebook Perpustakaan USIM. Jadi anda semua bolehlah sama-sama kita tengok pada 4 hari bulan ni program Let's Talk Anda Membaca di Facebook Perpustakaan USIM. Dan itu berakhirlah bual bicara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.